Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah bertemu kita dalam kesempatan ini. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Kita tunjukkan kesyukuran kita dengan memperbanyakkan mengingati Allah dengan zikir, dengan doa, dengan ibadah-ibadah yang lain, di mana lebih-lebih lagi kita dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan pengampunan, dan telah dijanjikan pahala yang berbagai dan gandaan pahala bagi mereka yang mengambil kesempatan dalam bulan ini dan memperbanyakkan amal ibadah mereka. Semoga kita semua di kalangan mereka yang berjaya dalam bulan ini, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita dalam perbincangan berkaitan dengan ilmu. Kita masih dalam bab ilmu, dalam berpandukan kepada kitab Haruman Rohani yang dikarang oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Pada minggu yang lalu kita, ataupun pada sesi yang perbincangan yang lalu, kita bincang tentang kepentingan ilmu, kepentingan ilmu bagi kita sebagai umat Islam, di mana ilmu itu merupakan panduan dalam hidup kita. Kalau tak ada ilmu, maka kita akan tersasar jauh daripada panduan Islam ataupun syariat Islam. Pada kesempatan ini pula kita akan bincangkan tentang kelebihan dan keutamaan ilmu itu, yang orang yang berilmu itu, yang di mana menjadikan seseorang yang berilmu itu dia lebih istimewa daripada orang yang tidak berilmu. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Nabi bersabda, talabul ilmi faridah ala kulli muslim, yang bermaksud menuntut ilmu itu merupakan satu kewajipan bagi setiap orang Islam. Maka daripada hadis ini kita boleh fahami bahawasanya setiap daripada kita ada tanggungjawab untuk kita menuntut ilmu, dan ilmu itu patut ia diamalkan, diajarkan dan diamalkan, bukan saja untuk diri kita tetapi kepada ahli keluarga kita, sanak saudara kita, orang terdekat kita, dan kemudian kita jauh sikitlah kita keluar kepada masyarakat. Baiklah, dan orang yang mempunyai ilmu itu sudah tentu mereka, di kalangan mereka yang berilmu itu, ia lebih orang kata tu istimewa daripada mereka tidak berilmu. Kerana dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara orang berilmu dan tidak berilmu. Qul hal yasawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama, dalam ayat tersebut menyebutkan adakah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu? Tu nampak macam persoalan itu tidak perlu kepada jawapan, kerana pastinya orang berilmu itu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Kerana orang yang berilmu itu ia lebih istimewa, mereka lebih utama daripada yang tidak berilmu. Kerana orang berilmu itu banyak keutamaan, dan disebut di dalam Al-Quran beberapa perkara ataupun keutamaan mereka yang berilmu. Di antara seperti yang disebut di surah Al-Mujadalah dalam ayat 11 dan surah Mulk ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa orang berilmu ini diangkat darjat mereka, darjat ataupun martabat mereka itu diangkat. Maka mereka orang kata tu tingkatan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita, inilah kenikmatan ataupun keutamaan yang Allah beri kepada orang berilmu. Maka tapi kalaulah ilmu itu menjadikan kita orang yang tidak baik itu, maka ia merupakan salah kita. Dan kita sepatutnya ilmu yang ada itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya di jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan juga orang yang berilmu itu, bahawasanya orang berilmu itu sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia belajar itu, apa yang ketahui dari segi ilmu agama itu, maka ia menjadikan dia lebih peka akan suruhan Allah Ta'ala, akan perintahnya, dan dia juga maklum akan larangan ataupun tegahan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tetapkan. Dan juga di mana ilmu itu menjadikan seorang takut itu kerana dia tahu akan ancaman, akan amaran yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan. Lagi banyak seorang itu tahu tentang agama, lagi kuat sifat takut dia, atau lebih takut dia terhadap melanggar perintah dan suruhan ataupun tegahan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu itu mereka lebih bertakwa ataupun lebih takut. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 269 Allah SWT berfirman tentang orang yang berilmu itu akan diberikan kelebihan ataupun kebaikan dunia dan akhirat. Orang berilmu itu dekat dunia itu mereka akan
ada lebih, selain daripada keistimewaan, pada masa yang sama kebaikan dunia itu mereka ada. Allah akan pelihara orang yang berilmu itu, dan juga di akhirat. Maka orang yang berilmu itu kat dunia itu mereka akan jauh daripada melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga takut akan melanggar perintah Allah yang di mana akan menjejas keadaan mereka ataupun membawa kepada kebinasaan mereka di akhirat kelak. Dan sudah tentulah orang yang berilmu itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan jalan mereka ke syurga. Dan ini disebut dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu maksudnya adalah siapa yang menempuh jalan yang di mana untuk mencari ilmu, jalan tu dia pergi untuk mencari ilmu, dia keluar rumah, dia nak menuju ke masjid di mana dengan tujuan ataupun niat bukan saja untuk beribadah, bukan saja untuk solat jemaah, tetapi pada masa sama untuk hadiri kelas-kelas, untuk hadiri majlis-majlis, untuk menuntut ilmu, maka Nabi SAW bersabda bahawasanya orang ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perjalanan dia nanti ke syurga nanti, insya-Allah. Maka daripada hadis ini kita nampak keutamaan ataupun kelebihan-kelebihan orang yang berilmu. Begitu mudah sekali untuk kita masuk ke syurga. Di antara caranya adalah kita menuntut ilmu, kerana menuntut ilmu itu dan ada ilmu itu banyak kelebihannya. Ilmu itu menjadikan orang lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah Ta'ala, dan ia akan menjadi, pada masa yang sama ia akan menjadikan dia jauh daripada melanggar perintah Allah Ta'ala, dan pada masa yang sama mendekatkan dia kepada ataupun memudahkan dia ke jalan syurga. Dan kita kena ingat juga bahawa orang berilmu ini pahala mereka kekal. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, di mana Nabi SAW bersabda bahawasanya iza mata ibni adam inqata amalu illa salas sadaqatun jariyatun wa ilmu yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu, yang bermaksud di mana apabila mati seorang Adam, maka terputus segala amal pahalanya daripada amalannya, kecuali 3 perkara yang akan berterusan walaupun dia sudah tiada di dunia ini, iaitu pertama sekali adalah sedekah jariah, sedekah yang dia telah laksanakan atau telah tunaikan ketika hidup, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya walaupun dia sudah tiada. Kita lihat pada yang nombor 2, iaitu ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat itu boleh memberikan kelebihan kepada seorang itu walaupun sudah tiada? Bagaimana ilmu bermanfaat itu boleh menjadikan pahalanya tetap berterusan, iaitu di mana seorang itu kalau masa di dunianya itu dia mengajarkan satu perkara bermanfaat kepada orang lain, maksudnya ilmu yang bermanfaat yang di mana boleh dimanfaatkan oleh seorang itu, maka apabila dia walaupun dia dah tak ada, orang tersebut dia beramal dengan apa yang diajarkan oleh si mati, masa dia hidup, apa yang diajarkan masa hidup, walaupun dia tiada, maka setiap kali dia melakukan amalan tersebut, maka ia akan menyalurkan ataupun memberikan pahala kepada si mati walaupun sudah tak ada. Apalagi kalau dia ajarkan kepada 10 orang, apalagi kalau diajarkan kepada ramai orang. Maka ini kita nampak di sini tanggungjawab kita orang Islam dalam menyebarkan ilmu. Kita setiap daripada kita disuruh untuk menimba ilmu. Tapi bukan saja itu, kita disuruh untuk kita menyebarkan ilmu tersebut. Apa yang kita tahu itu tak sepatutnya kita simpan, tak sepatutnya kita sembunyikan untuk kegunaan diri kita saja. Kita jangan sombong, kita jangan kedekut dengan ilmu yang kita ada ataupun kelebihan yang kita ada. Bahkan sebaiknya kita sebarkan, kita kongsikan kepada orang lain agar orang lain pun dapat manfaat sebagaimana kita dapat manfaat. Maka itu akan dijadikan pahala yang berterusan walaupun kita tiada. Tapi dengan syarat ilmu itu mestilah bermanfaat. Kalau kita ajarkan orang ilmu yang tidak bermanfaat, kita ajarkan dia macam mana kita macam nak rompak rumah, ataupun kita ajar macam mana nak curi kereta, maka itu memang bukan ilmu manfaat saja, itu dapat dosa, kita sebarkan kemungkaran. Jadi kita kena sebarkanlah kebaikan, sebarkan ilmu yang bermanfaat, maka ia akan menyelamatkan kita selepas walaupun kita sudah mati atau sudah tiada di dunia ini, pahalanya tetap berjalan ataupun berterusan. Wallahu ta'ala alam. Semoga perkongsian ini
ia memberikan manfaat dan faedah kepada para pendengar. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.